Pengislaman saudara baru di GISB Holdings Sabah. Perkhidmatan GISB Holdings mendapat kepercayaan Mofaz Group. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Membuka tirai Ikhwan News edisi September 2020 bersama saya Umar Abdul Aziz dan saya Muhammad Waqiuddin Jalil dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Iman merupakan sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ianya selamat dan menyelamatkan. Kerana itulah para pimpinan GISB Holdings sentiasa mengajak untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana keselamatan iman, bukan kerana keuntungan semata-mata. Pada 12 September 2020, GH Corner Sandakan Sabah telah didatangi seorang guru perempuan bernama Cikgu Salihah untuk diislamkan seorang pelajarnya yang berbangsa Cina iaitu Chong Kai Cheng atau lebih mesra dengan nama Chin yang berumur 19 tahun yang merupakan murid beliau di Kolej Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Pangeran Galpam Sandakan. Cikgu Salihah merupakan guru kaunseling di sekolah tersebut. Chin adalah seorang anak tunggal, ibunya seorang suri rumah dan ayahnya merupakan seorang peniaga. Rumahnya terletak berdekatan GH Corner Sandakan. Alhamdulillah, proses untuk beliau memeluk agama Islam dipermudahkan dengan dipimpin oleh remaja pemilik rumah di sana. Beliau memilih nama Islamnya iaitu Nur Firdaus. Nur Firdaus meluahkan rasa bersyukur kerana akhirnya dapat mengucap 2 kalimah syahadah dan mengatakan beliau sudah lama berhasrat untuk memeluk agama Islam tapi tidak tahu bagaimana caranya. Beliau juga berharap selepas ini akan dapat menarik keluarganya kepada Islam. Cikgu Salihah berharap supaya GISB Holdings Sabah dapat membantu dalam membimbing Nur Firdaus untuk lebih mendalami tentang Islam. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya penghapusan dosa. GISB Travel and Tours telah mendapat tempahan perkhidmatan sewaan bas eksklusif melalui syarikat Mofaz Group yang diketuai oleh pengerusinya iaitu Tuan Haji Muhammad Fauzi bersama staf syarikat seramai 40 orang. Alhamdulillah, pada 28 hari bulan Ogos 2020, GISB Holdings Travel and Tours telah mendapat tempahan perkhidmatan sewaan bas eksklusif melalui syarikat Mofaz Group yang diketuai oleh pengerusinya iaitu Tuan Haji Fauzi dan staf syarikat seramai 40 orang. Rombongan ini bertujuan untuk menghadiri seminar yang mereka adakan di kawasan Pantai Timur. Terdahulu, rombongan yang termasuk 2 orang pemandu bas Ikhwan Travel dan 2 orang kru media Ikhwan telah berhenti singgah di Ikhwan Delights Gua Musang, Kelantan pada jam 1.30 tengah hari dan disambut oleh staf Ikhwan Delights Gua Musang. Atas panduan dan tunjuk ajar kepimpinan GISB Holdings, terutama yang berbahagia Tuan Ihazani Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Kelantan untuk melayan tetamu dengan memberikan layanan terbaik dan mengikut standard operasi perniagaan. Tuan Haji Fauzi yang juga merupakan kenalan rapat yang hormat Datuk Lokman Hakim Poten selaku Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings juga turut bergambar bersama staf Ikhwan Delights Gua Musang. Selepas itu, rombongan bergerak ke Kota Baru. Tuan Haji Fauzi sempat menghantar mesej pada wakil Ikhwan Delights Gua Musang menyatakan ucapan terima kasih dan sangat berpuas hati dengan hidangan dan layanan yang diberikan. Pada sebelah malamnya, rombongan tiba di Kota Baru, Kelantan dan berkunjung ke restoran Ikhwan Kota Baru. Para tetamu dihidangkan dengan pelbagai menu masakan yang telah ditempa awal dan siap dihidangkan. Selepas itu, wakil GISB Holdings telah menghadiahkan cenderahati kepada Tuan Haji Fauzi dan beliau mengucapkan terima kasih di atas layanan yang diberikan. Sepanjang 2 hari keberadaan mereka di sini, mereka juga telah menjemput wakil GISB Holdings untuk menjadi imam serta membuat program pengisian rohani untuk mereka selepas solat subuh di Hotel Sutra Inn Kota Baru. Antara yang telah dikongsikan oleh wakil GISB Holdings pada para tetamu adalah mengenai soal insaniah yang bermula dari solat dan ibadah seperti yang sangat ditekankan dalam GISB Holdings. Sebelum menyambung perjalanan, pihak Mofaz sekali lagi meminta untuk bersarapan di restoran Ikhwan Kota Baru pada keesokan harinya. Dan di akhir pertemuan, pihak Mofaz Group telah bergambar beramai-ramai di hadapan restoran Ikhwan Kota Baru. Pengambilan villa baru GISB Holdings di Rawang adalah sebagai menyahut saranan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali sebelum pemergian mantan pengerusi eksekutif pada 8 Ogos lalu. Ia menunjukkan tanda keprihatinan beliau kepada almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang berperanan sebagai peneraju utama syarikat ketika itu.
Justru ahli kepimpinan di bawah GISB Holding Pusat telah diminta untuk mencari sebuah rumah yang sesuai untuk dimanfaat sebagai villa baru agar tampak lebih berwibawa. Berikutan keadaan villa terdahulu yang keluasannya jauh lebih kecil dan tidak menepati piawaian seperti mana yang dikehendaki. Mereka dipandu dalam setiap proses pencarian hinggalah menemukan sebuah banglo mewah yang telah dibina genap 4 tahun namun belum pernah dihuni. Ia mempunyai keluasan 6,016 kaki persegi dan dibina di atas tanah seluas 8,500 kaki persegi. Terletak di Taman Perumahan Elite Emerald East, Rawang. Banglo yang berkonsepkan ciri-ciri moden kontemporari ini terdiri daripada rumah 3 tingkat dan 1 ruang bawah tanah dengan susun atur 7 buah bilik tidur berpenghawa dingin, 8 bilik air yang salah satunya dilengkapi jacuzzi, serta terdapat kemudahan-kemudahan lain seperti lift, kolam renang dan lain-lain. Semuanya berlaku atas keberkatan doa yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang kini menggantikan peranan almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sebagai pengurusi eksekutif GISB Holdings. Meskipun almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah tidak berkesempatan merasmikannya, pengambilan villa ini tetap diteruskan. Ia seiring dengan cita-cita yang berbahagia Tuan Nasiruddin dalam menjadikan villa GISB Holding Pusat sebagai persediaan bagi menyambut tetamu-tetamu besar syarikat yang bakal berdatangan ke villa ini. Alhamdulillah berlaku bantuan Allah bila mana sewaan bulanan villa iaitu pada asalnya RM12,000 telah dikurangkan kepada RM8,000 sahaja. Ia merupakan ihsan pemilik tuan rumah yang pernah mengenali mantan pengurusi eksekutif setelah dia dimaklumkan bahawa rumahnya ini akan diduduki oleh pengurusi eksekutif GISB Holdings. Persiapan rapi telah dibuat dengan dimulai operasi gotong royong melibatkan kerjasama antara remaja pemilik umah lelaki dan remaja pemilik umah muslimah. Dipantau oleh yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pemilik Umah bagi menyambut kehadiran rombongan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang dijangka tiba pada 1 September. Namun atas kesalahan kami kerana tidak meletakkan Allah, Rasul dan pemimpin di hadapan, maka berlakulah pelbagai kejadian salah faham antara kami melibatkan kasih sayang yang tidak selesai, berpunca dari mazmumah yang tidak dikekang. Kerana itu kami telah diberi amanat yang disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Adim, berupa teguran khusus oleh yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Puan Azura Mat Yusof agar kami semua bertaubat dan muhasabah di atas apa yang berlaku. Atas kasih sayang para pemimpin, kami juga diingatkan supaya terus bersatu hati dalam melakukan setiap kerja agar hasilnya tidak bersaing sesama sendiri. Sementara itu, persediaan lain turut dilakukan seperti pemasangan karpet di ruang tamu dengan peruntukan RM17,900 serta 5 set katil dan tilam juga dipersiapkan. Atas inisiatif yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk mengindahkan lagi villa, 1 set sofa moden berjenama Lorenzo dibeli dengan nilaian RM12,000 selain mewujudkan sebuah landscape di luar bangunan villa. Semoga Islam yang indah lagi membahagiakan ini dapat ditonjolkan dengan bertambahnya aset Islam seperti yang telah dinyatakan. Pengurusi Eksekutif GISB Holdings yang bahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali telah berhasrat agar GISB Holdings Brunei membuat pembersihan dan memperindahkan ke atas makam Sultan Sharif Ali. Surat permohonan telah pun dihantar kepada pihak unit Tanah Perkuburan Islam Negara Brunei. Sultan Sharif Ali merupakan Sultan Brunei ketiga dari tahun 1425 sehingga 1432. Baginda terkenal dengan gelaran Sultan Berkat berasal dari negara Taif dan berketurunan Ahlul Bait. Baginda juga orang pertama yang telah membina sebuah masjid di Brunei. Sangat menitik beratkan hukum Islam dan baginda menambah nama Brunei dengan perkataan Darussalam yang membawa maksud negeri yang aman sentosa. Atas tanda keprihatinan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang ingin membesarkan Ahlul Bait serta berkhidmat dan membalasi jasa baginda, pada 16 Mac, surat permohonan makam Sultan Sharif Ali telah pun diluluskan dari pihak berwajib. Alhamdulillah sehingga kini pihak GISB Holdings terus-menerus mengindahkan makam bermula dengan kerja-kerja mengecat, membersihkan kubah dan membuat penanaman semula pokok-pokok bunga. Pengunjung-pengunjung yang datang melawat makam Sultan Sharif Ali sangat berterima kasih dengan orang Malaysia, khususnya GISB Holdings yang sangat-sangat membantu menjaga makam Sultan Sharif Ali. Kata mereka, malu kami dengan orang Malaysia kerana menjaga makam Sultan kami. Mudah-mudahan dengan berkhidmat kepada keluarga Rasulullah ini, Islam di negara Brunei Darussalam kembali gemilang. Tradisi menjadikan ulaman sebagai salah satu menu dalam hidangan merupakan satu budaya yang sihat. Malah Islam menganjurkan umatnya mencari makanan yang halal dan baik. Atas dasar itulah GISB Holding Wilayah Utara telah mengusahakan satu tanah pertanian yang khusus bagi tanaman ulam-ulaman.
2 September yang lalu telah diadakan satu gotong royong perdana di Kebun Ukhuwah Sungai Durian yang terletak di kilang kecil daerah Pendang, Kedah, Darul Aman. Gotong royong perdana tersebut yang bertempat di salah satu tanah pertanian milik GISB Holdings Wilayah Utara telah dilancarkan oleh Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah GISB Holdings Wilayah Utara yang turut bersama dalam gotong royong tersebut. Sekitar 50 orang terdiri daripada staf serta para remaja pemilik rumah telah terlibat dan telah berkumpul seawal sekitar jam 8.30 pagi di kebun tersebut. Antara kerja yang dilakukan adalah penanaman pokok-pokok ulam yang telah disemai sebelum ini. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah sekitar jam 6 petang, sebahagian pokok ulam terdiri daripada 416 pokok sama atau juga dipanggil serai kayu. 34 pokok putat, 104 pokok tenggek burung telah selesai ditanam. Juga terdapat pokok cemumar, gajus, peria pantai, caum dan lain lagi yang juga telah disemai dan akan ditanam di kebun ini. Moga pertanian yang dijalankan di Kebun Ukhuwah Sungai Durian yang bertujuan membekalkan produk ulaman yang segar dan berkhasiat dapat dijayakan agar menjadi salah satu hikmat kepada masyarakat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi hikmat kepada manusia yang lain. GISB Holdings terus mengorak langkah bagi menunaikan fardu kifayah buat masyarakat. Projek pemprosesan ayam di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Berhang terus menerima sambutan baik oleh masyarakat setempat. Di atas saranan dan panduan oleh para pimpinan GISB Holdings untuk masyarakat mendapat ayam yang dijamin suci, halal dan berkat. GISB Holdings terus mengorak langkah bagi menunaikan fardu kifayah buat masyarakat. Projek pemprosesan ayam di PPI Bandar Berhang terus menerima sambutan baik oleh masyarakat setempat. Di atas saranan dan panduan oleh para pimpinan GISB Holdings untuk masyarakat mendapatkan ayam yang dijamin suci, halal dan berkat. Baru-baru ini unit pemprosesan ayam Ikhwan Bandar Berhang telah menerima tempahan dari sebuah restoran terkemuka di Sungai Kelah Songkai, iaitu restoran nasi bambu. Encik Mukhizat selaku pemilik restoran tersebut yang merupakan kenalan GISB Holdings pernah bekerjasama dengan GISB Holdings iaitu mengadakan kursus motivasi solat di restoran itu untuk keluarga dan para pekerjanya. Beliau juga turut mengambil beberapa produk Ikhwan yang lain sebagai kegunaan dan bahan masakan restoran tersebut. Setelah berbincang bersama beliau dan pihak pengurusannya, mereka telah bersetuju untuk mengambil ayam Ikhwan bagi menyokong produk Muslim yang dihasilkan sendiri oleh GISB Holdings. Pada 6 September yang lalu ialah merupakan hari pertama unit ayam Ikhwan Berhang menguruskan dan menghantar ayam ke restorannya sebanyak 140 ekor ayam kampung yang diproses seawal jam 4 pagi dan dihantar pada jam 10 pagi dari PPI Berhang yang mengambil masa 30 minit untuk tiba di restoran tersebut. Tempahan ayam ini disusuli dengan hari-hari seterusnya dengan purata 100 ekor ayam kampung sehari. Dalam masa yang sama, pihak mereka juga turut mengambil ayam pedaging dengan purata 100 ekor seminggu. Semoga kerjasama dan perkhidmatan ini terus berjalan dengan baik agar dengan itu dapat memastikan semua orang yang datang ke restoran ini mendapatkan makanan yang halal, suci dan berkat. GISB Holding Pulau Tioman turut terlibat dalam meraihkan Hari 10 Muharram. Atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings, satu program raikan 10 Muharram telah dianjurkan di Surau Kampung Air Batang dengan kerjasama pengerusi Jabatan Kuasa Kemajuan Kampung Air Batang dan masyarakat sekitar bersama pihak GISB Holdings. Hasil dari berlangsungnya sambutan awal Muharram baru-baru ini telah berlakunya pertemuan antara pihak GISB Holdings yang diwakili oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah bersama Imam Zamri selaku pengerusi JKK Kampung Air Batang dan Pak Busu selaku pengerusi Peladang yang juga merupakan adik kepada Tok Empat bagi merealisasikan majlis tersebut. Hasil dari perbincangan yang dibuat maka pada tanggal 10 Muharram bersamaan 28 Ogos 2020 telah bermulanya aktiviti gotong royong memasak bubur Ashura yang dilaksanakan di perkarangan restoran milik Imam Zamri. Para remaja pemilik rumah telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang bertanggungjawab di bahagian memasak, gotong royong di surau, penyediaan cenderahati dan liputan. Aktiviti memasak bubur Ashura dimulakan pada jam 9 pagi dan siap dimasak pada jam 1.30 petang. Terserlah suasana penuh mesra antara para RPU dan masyarakat setempat. Antara yang turut hadir menjayakan majlis adalah Pak Busu, Imam Zamri dan Pak Din yang merupakan kawan lama Yang Berbahagia Tuan Nasruddin. Selepas solat asar,
operasi pengagihan bubur Asyura dan nasi Arab kepada penduduk kampung telah dilakukan dan turut dibantu oleh Pak Busu dan Pak Din. Program diteruskan dengan bacaan Yasin dan tahlil selepas solat maghrib dan diakhiri dengan penyampaian cenderati kepada jemaah yang hadir di surau Kampung Air Batang. Atas keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, pelbagai respon yang positif diterima dari penduduk kampung hingga ada yang mengatakan dengan keberadaan GISB Holdings di Pulau Tioman sangat membantu mereka kembali bersemangat untuk bersolat jemaah di surau. Moga Islam terus dilihat indah, berwibawa dan mampu menaungi segenap lapisan masyarakat khususnya di Pulau Tioman. Ikhwan Dilaik Semiri telah mendapat tempahan daripada Gabungan Parti Sarawak GPS pada 5 Julai yang lalu bagi acara majlis makan tengah hari bersama Yang Berhormat Lukanisman Awang Sauni. Majlis ini diadakan adalah bagi meraihkan kejayaan GPS menganjurkan Majlis Amal Masyarakat yang telah diadakan pada Oktober tahun lepas di Piasau, Sarawak. Majlis ini telah dianjurkan oleh Biro Kebajikan Parti Pesaka Bumiputra PPB yang juga adalah di antara parti utama di dalam GPS selain Parti Sarawak Unity People Party SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Progressive Democratic Party PDP. Pasukan utama GPS telah hadir sama di dalam majlis yang diraikan di Ikhwan Dilaik ini. Tuan Haji Masni Haji Amit, Naib Pengerusi Parti Pesaka Bumiputra Miri telah menceritakan kepada kawan-kawannya sepanjang perkenalannya dengan GISB Holdings dan sangat berbesar hati dengan wujudnya Ikhwan Dilaik di Miri ini. Tuan Haji Masni memilih Ikhwan Dilaik adalah kerana hampir setiap minggu beliau datang makan di Ikhwan Dilaik dan beliau ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat kerakyaan dan perjumpaan bagi ahli-ahli GPS, juga makanan yang pelbagai dan suasana yang memberi ketenangan, katanya. Beliau juga mempromosikan GISB Holdings Miri. Turut hadir sama adalah Tuan Haji Abu Bakar Haji Amin, Ketua PPB Cawangan Pujut. Majlis turut meriah dengan kehadiran Yang Berhormat Lukanisman Awang Sauni, Ahli Parlimen Sibuti. Kedatangannya adalah bagi meraihkan seluruh pasukan utama GPS kawasan Miri dan sekitarnya. Kehadiran dianggarkan seramai 35 orang jemputan. Mereka yang hadir juga telah diberi taklimat oleh wakil GISB Holdings mengenai syarikat dan turut ditayangkan profil GISB Holdings kepada semua hadirin. Semoga para tetamu terhibur dengan hikmat yang diberikan, kerana itulah yang sangat dititik beratkan oleh pimpinan GISB Holdings Borneo iaitu Tuan Muhammad Azral Muhammad Nur untuk menghiburkan pelanggan yang datang kerana mereka adalah tetamu yang datangnya membawa rahmat dan perginya adalah penghapusan dosa. Semoga mereka yang hadir sangat merasakan keindahan Islam dan pada mereka yang belum menerima hidayah Allah, dianugerahkan Allah hidayah dan taufik untuk mereka mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke Bilik Berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Fidaudin dalam Ikhwan News Indonesia. Maha Kuasa Allah, di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, GISB di Indonesia semakin menggiatkan kegiatan di berbagai bidang untuk terus meningkatkan khidmat kepada masyarakat. Semuanya dibuat karena Tuhan dan untuk menjadi sebaik-baik hamba, iaitu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta panduan dan pimpinan pengarah zon Papua yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin agar dapat terus dilaksanakan apa saja yang menjadi hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Tanah Pertanian Taat atau TPT yang telah dibangunkan oleh almarhum yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sejak tahun 2017 yang terletak di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua terus berkembang dari masa ke semasa. Saat ini keseluruhan lahan yang dikelola oleh GISB Papua terbagi menjadi dua tempat, yaitu TPT 1 seluas 5,000 meter persegi atau 1,2 ekar yang digunakan untuk ladang pertanian sayur mayur yang hasilnya telah dipasarkan ke pedagang-pedagang sayur di Pasar Besar Sentani. Hewan-hewan ternakan di TPT yaitu ternak kambing yang saat ini sebanyak 11 ekor, ayam kampung unggul Balitbang atau KUB sebanyak 49 ekor yang saat ini produksi telurnya lebih kurang dalam 50% dari populasi ayam. Telur ayam kampung ini juga cukup diminati masyarakat dan juga sedang diusahakan untuk menambah lagi jumlah ayam kampung unggulan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat yang terus meningkat. Terdapat juga ternak ayam broiler atau ayam pedaging sebanyak 200 ekor dalam kandang panggung yang dipelihara dengan bioteknologi Fateh dan metode konvensional sebagai pembanding daripada bioteknologi Fateh tersebut.
Begitu juga telah dibuat projek ternak bebek sebanyak 30 ekor dengan menggunakan bioteknologi FATE. Penggunaan bioteknologi FATE ini juga diaplikasikan pada aktiviti pertanian yang lain, yaitu pada sayuran juga tanaman lainnya. GISB Papua juga mengolah dan memanfaatkan lagi satu lahan kosong milik warga dengan keluasan 3.000 meter persegi yang boleh GISB gunakan dengan ditanami sayuran yang diminati masyarakat Papua yaitu kangkung dan paria. Sedangkan tanah pertanian Taat 2 dengan keluasan 3.000 meter persegi atau 0,3 ekar juga sedang ditanami cabai rawit untuk menggantikan tanaman jagung yang sudah dipanen sebelum ini. Selain itu terdapat tanaman herbal, yaitu daun kelor yang sedang diminati oleh masyarakat sebagai daun herbal yang banyak manfaatnya, sebagai antioksidan dan terapi kesehatan untuk beberapa jenis penyakit seperti penyakit gula, asam urat, dan kolesterol. Sebagai khidmat pada masyarakat, RPU di Papua membuat produk daun kelor kering dan dikemas untuk dapat diketengahkan kepada masyarakat. Atas keberkatan hasil pertanian dan peternakan GISB Holding Papua mendapat respon yang cukup positif, bukan hanya masyarakat tetapi juga dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, yaitu dengan diikut sertakan dalam kegiatan rutin di Pasar Tani Kabupaten Jayapura seminggu sekali. Semoga apa yang sedang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin ini dapat menjadi satu lagi model atas nama Islam yang indah di Papua. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia yang lain. Alhamdulillah JS Corner Yogyakarta yang telah dipindahkan oleh almarhum Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah ke lokasi baru yang lebih strategis, kini sudah mulai berfungsi. JS Corner baru ini terletak di kawasan Jalan Pangeran Mangkubumi, sebuah kawasan yang menjadi jalan utama jantung kota Yogyakarta. Jalan Mangkubumi terletak tidak jauh dari Tugu Yogyakarta, yang merupakan landmark kota Yogyakarta, dan juga jalan satu arah menuju Jalan Malioboro yang merupakan pusat wisata Yogyakarta. Alhamdulillah atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, pada tanggal 8 September 2020 yang lalu, JS Corner Yogyakarta sudah mulai dibuka kembali kepada masyarakat. Premis baru JS Corner ini merupakan bangunan yang terdiri dari 4 lantai dan 1 rooftop. Lantai 1 dapat menampung sekitar 60 orang, manakala lantai 2 pula dapat menampung 32 orang. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, proses perpindahan dari ruko lama dan juga renovasi memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Walaupun lantai 1 masih dalam tahap 80% pembangunan dan masih banyak kerja-kerja pembangunan yang dilaksanakan, juga alat-alat yang sedang terus dicukupkan. Namun dengan keberkatan, tetamu sudah mulai berdatangan. Semoga wujudnya premis ini menjadi salah satu khidmat kepada masyarakat, khususnya dalam mendapatkan makanan yang suci, halal dan berkat. Semoga Islam semakin meriah di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Atas panduan dan restu dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, selaku pengarah zon di Indonesia, GISB telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Oki, Ogan Komerin Hilir, melalui Bapak Syamsuddin selaku Kabak Kesra, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang juga merupakan kenalan GISB di sini. Perkenalannya dengan GISB dimulai dari kedatangan beliau ke JS Corner. Perhubungan pun terus berlanjut dan beliau menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan GISB bagi mendukung dalam melaksanakan program-program di Kabupaten Oki. Sebagai langkah awal, Bapak Syamsuddin memesan 100 helai baju Ikhwan Premium, tunik muslimah dan masker ke Galeri Ikhwan untuk dijadikan seragam panitia dan peserta dari Kabupaten Oki yang dipimpin langsung oleh Bupati Oki Bapak Iskandar pada perhelatan acara Musabakoh Tilawatil Quran terbatas tingkat Provinsi Sumsel. Acara diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 11 September 2020, berpusat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Darussalam, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Peserta yang hadir adalah seramai 500 orang dari 17 kabupaten di Sumatera Selatan. Baju Ikhwan Premium ini juga akan digunakan sebagai seragam dinas Kabupaten Oki. Bapak Syamsuddin Bupati Oki sangat senang dengan baju Ikhwan Premium ini. Semua berlaku atas izin Allah, serta panduan dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin yang terus memandu agar kami menjadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain dengan berjiwa dan membahagiakan. Alhamdulillah berkat Rasulullah juga atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin untuk sentiasa berhubung dengan tetamu yang pernah mengambil khidmat GISB Holding. Satu lawatan wakil GISB Holding yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Zon, Timbalan Ketua Setiausaha Zon, dan Ibu Zon Sumatera 1 melawat ke rumah salah seorang kenalan GISB di Pekanbaru, yaitu keluarga almarhum Bapak Novi Waldi atau lebih dikenali dengan Pak Dede.
Mereka sudah lama mengenal GISB dan selalu mengambil perkhidmatan GISB Tour and Travel. Di antaranya pada tahun 2017 melawat beberapa tempat GISB Holding di Malaysia juga di Mekah. Rombongan bersilaturahmi untuk menyampaikan takziah atas meninggalnya almarhum Bapak Novi Waldi. Terima kasih ya Allah, semoga silaturahmi ini mengeratkan lagi hubungan GISB dengan masyarakat. Remaja adalah aset bagi agama, bangsa dan negara. Dalam GISB Holding melalui Remaja Pembela Ummah, para remaja dididik hati dan fizikalnya untuk menjadi remaja yang takutkan Allah, rindukan Nabi, yang matang lahir dan batinnya. Mereka dilatih untuk menguasai berbagai kemahiran untuk akhirnya dapat memberikan sebanyak manfaat bagi masyarakat. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, di antara aktiviti RPU Zon Jawa 1 adalah membuka gerai roti canai setiap hari Ahad di Bogor dalam ajang Car Free Day sebagai khidmat menyediakan makanan yang halal. Namun setelah adanya corona, pemerintah mengarahkan agar kegiatan Car Free Day di laluan utama di Bandar Bogor ditiadakan dan semua gerai tidak dibuka. Maha Besar Tuhan yang sentiasa memberi jalan keluar dengan adanya pembukaan premis baru di Sentul, yaitu Rumah Sehat Ikhwan yang letaknya di jalan utama laluan masyarakat menuju sebuah tempat wisata dan tempat masyarakat meluangkan masa di hujung minggu, maka kegiatan Car Free Day dapat dialihkan ke hadapan premis Rumah Sehat Ikhwan. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin mulai tanggal 22 Agustus 2020, telah dibuka gerai roti canai di hadapan premis Rumah Sehat Ikhwan setiap hari Sabtu dan Ahad dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selain menu utama roti canai dan teh tarik, turut dijual berbagai produk GISB seperti cincau, aneka produk bakery dan lain-lain. Suasana yang nyaman dan bersahaja membuatkan masyarakat selesa untuk duduk dan bersembang dengan remaja-remaja GISB di sana. Dan gerai ini menjadi laluan untuk masyarakat semakin mengenali GISB dan produk-produk yang GISB tawarkan. Pak David dan keluarga sangat bersemangat, selalu ada di gerai tersebut dan sangat mempromosikan GISB pada setiap yang datang. Beliau juga kemudian mencanangkan menu baru, nasi goreng telur asin, menggunakan sosis Ikhwan yang menjadi lahan promosi sosis produksi Butcher Ikhwan tersebut. Semoga dengan panduan yang berterusan dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, sarana khidmat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan semakin ramai masyarakat yang merasakan indahnya Islam sebagai cara hidup. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Utbah Abdurrahman Hakim Forten bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Arif bin Salim melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Atas rahmat dan kasih sayang Allah, Restoran Malaysia Nur Muhammad Turki yang diuruskan oleh Nur Muhammad Travel Food and Trade Private Limited, anak syarikat penuh GISB Holding terus mendapat sambutan yang menggalakkan dari para pelanggan yang terdiri dari pelbagai golongan, antaranya pegawai dan kaki tangan, kedutaan dan konsulat Malaysia dan Indonesia, para pelajar Malaysia dan Indonesia serta para pelancong yang sudah mula mengunjungi Turki. Kita ikuti berita sepenuhnya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah yang Maha Baik lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Di saat seluruh dunia yang bergelut untuk menghadapi kesan kejatuhan ekonomi akibat pandemik COVID-19, GISB Holdings yang diterajui oleh pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan CEO-nya yang hormat Datuk Lokman Hakim Forten serta para ahli lembaga penasihatnya telah dimampukan oleh Allah SWT untuk terus memacu syarikat ini ke hadapan. Restoran Malaysia Nur Muhammad Turki yang diuruskan oleh Nur Muhammad Travel Food and Trade PVT Ltd, anak syarikat milik penuh GISB Holdings di Turki, terus mendapat sambutan yang menggalakkan dari para pelanggan yang terdiri dari pelbagai golongan, antaranya pegawai dan kaki tangan kedutaan konsulat Malaysia dan Indonesia, para pelajar Malaysia dan Indonesia serta para pelancong yang sudah mula mengunjungi Turki. Tidak kurang juga pelanggan dari kalangan warga tempatan termasuk artis dan selebriti TV Turki.
Pada bulan Ogos baru-baru ini, Restoran Nur Muhammad Istanbul telah mendapat tempahan khidmat penghantaran makanan dari Konsulat Indonesia yang telah menjadi pelanggan setia Restoran Nur Muhammad Istanbul sejak awal pembukaannya pada tahun 2014. Alhamdulillah, mereka sentiasa mengambil perkhidmatan Restoran Nur Muhammad Istanbul di samping terdapat juga beberapa buah restoran Indonesia di kawasan Istanbul ini. Kedapatan juga pelanggan yang memberi komentar bahawa Restoran Nur Muhammad Istanbul mempunyai lebih banyak pilihan makanan dengan harga yang amat berpatutan, terutama bagi pelanggan-pelanggan dari kalangan pelajar. Sejak pembukaannya, Restoran Nur Muhammad Istanbul telah melalui pelbagai liku dan pengalaman yang berharga. Lebih istimewa apabila yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali yang kini mengetuai GISB Holdings sebagai pengerusi eksekutif telah mengasaskan penubuhan cawangan GISB Holdings di Turki dan telah memberi tunjuk ajar yang terperinci dalam menjayakan Restoran Nur Muhammad Istanbul. Beliau yang berpengalaman luas dalam pelbagai bidang itu turut meluangkan masa membantu dalam memberi idea mengenai menu-menu baru serta memastikan mutu makanan yang disediakan benar-benar memuaskan hati pelanggan. Lebih utama dari itu, beliau bukan sahaja mahir dalam hal-hal teknikal, bahkan beliau lebih-lebih lagi berpengalaman dalam hal-hal berkaitan insaniah atau pembangunan model insan. Aspek ini adalah yang paling diutamakan dalam perjalanan GISB Holdings. Dengan membaiki diri, Allah SWT akan membantu seluruh urusan dan pekerjaan dan memberkati semua perkara hingga seluruh staf dapat dan sentiasa bersiap siaga untuk memberikan khidmat yang terbaik. Atas panduan Ketua Setiausaha Zon Turki Eropah yang berbahagia Tuan Adib Atamimi, kini Setiausaha Zon Turki Eropah yang berbahagia Encik Abdul Fidak Nasiruddin meneruskan apa yang telah dimulakan oleh pengarah eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali kepada para staf Restoran Nur Muhammad Istanbul. Beliau sering berkongsi dan mengajak untuk sama-sama membaiki diri dan berusaha menjadikan segala kerja buat mereka itu untuk mendapat redha Allah dan berkhidmat sesama manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada yang lain. Atas rahmat dan kasih sayang Allah dan keberkatan Rasulullah SAW, pada 3 September yang lalu, Restoran Nur Muhammad Maintal Germany telah dikunjungi oleh pengarah tourism Malaysia yang beribu pejabat di Frankfurt, Germany. Encik Rosman Ahmad, beliau bersama 3 orang staf tourism Malaysia yang datang untuk makan tengah hari dan sekaligus menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama dengan pihak Restoran Nur Muhammad. Atas keberkatan doa dan panduan berterusan dari pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah Zon Turki Eropah, Restoran Nur Muhammad Maintal Germany telah mendapat kepercayaan dari pihak tourism Malaysia untuk membantu mereka mempromosikan Malaysia. Untuk peringkat awal ini, pihak tourism akan meletakkan sejumlah naskah buku serta brosur mengandungi maklumat pelancongan di Malaysia yang telah dialihkan bahasa ke dalam bahasa Jerman. Untuk maklumat, Restoran Nur Muhammad Maintal Germany adalah salah sebuah rangkaian restoran GISB Holdings di peringkat antarabangsa. GISB Holdings yang diterajui oleh pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan CEO GISB Holdings yang hormat Datuk Lokman Hakim Fortun serta ahli lembaga penasihatnya memiliki 126 buah restoran yang memberi khidmat sajian makanan Melayu asli di 16 buah negara. Alhamdulillah, keberadaan Restoran Nur Muhammad Maintal Germany di sini amat disenangi oleh Encik Rosman kerana dapat membantu masyarakat, khususnya umat Islam yang memerlukan makanan halal di Jerman ini. Beliau amat menyarankan Restoran Nur Muhammad Maintal Germany untuk dikunjungi bagi mereka yang inginkan sajian makanan Asia dan khususnya makanan Melayu asli yang terjamin halal dan lazat. Alhamdulillah, Tourism Malaysia sendiri telah beberapa kali mengambil khidmat catering dari Restoran Nur Muhammad Maintal Germany bagi mempromosikan makanan Malaysia kepada warga tempatan. Makanan di sini sedap. Dia memang cita rasa dia memang sama dengan di Malaysia, tak ada beza pun. Jadi mana-mana orang Malaysia yang tinggal di Jerman yang rindukan makanan Malaysia boleh datang di sini. Semoga hubungan baik ini akan bertambah erat dan membuahkan kerjasama yang baik dalam mengenengahkan cara hidup Islam yang indah, berjiwa dan membahagiakan serta mempromosi Malaysia di persada antarabangsa. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah, meninjau meniti rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam para kekasih Allah. Apa saja yang dilihat di dunia ini boleh mengajar kita, dengan syarat kita melihat sambil berfikir dan hati terhubung dengan Allah. Alhamdulillah, dengan sebesar-besar keberkatan Rasulullah SAW,
Pada 5 September 2020, sebahagian staf GISB Holdings Zon Uzbekistan Rusia telah berpeluang untuk mengikuti program ziarah. Ekspedisi yang menjadi sunnah para solihin ini telah dilaksanakan atas cadangan bersama Ketua Setiausaha Zon yang berbahagia Tuan Adib Atamimi dengan para kepimpinan di sini dan telah direstui oleh pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah Zon Uzbekistan Rusia. Ekspedisi ini telah disertai oleh 20 orang peserta terdiri dari 8 orang lelaki dan 5 orang muslimah serta 7 orang anak-anak pelbagai peringkat umur. Ia adalah seperti yang biasa dianjurkan dalam setiap ekspedisi dalam GISB Holdings oleh para pimpinan. Para peserta diberikan peranan masing-masing sebagai latihan dan pendedahan serta membina rasa-rasa bertanggungjawab atas setiap perkara. Perjalanan bermula dari Villa GISB Holdings Uzbekistan yang terletak di kota Tashkent menuju ke destinasi pertama iaitu makam Syekh Khawan Tahur yang dipercayai sebagai seorang wali Allah yang berperanan dalam menyebarkan Islam ke kota Tashkent. Kunjungan ini bagi mengambil keberkatan agar ekspedisi ini membuahkan kebaikan dan keberkatan seperti yang diharapkan. Dengan itu bermulalah perjalanan menuju ke Tasik Charvak yang terletak kira-kira 80 km dari villa ke arah selatan dan mengambil masa lebih kurang 1 jam 40 minit. Alhamdulillah, setibanya di Tasik Charvak, para peserta dibawa melawat ke saluran mata air Nabi Idris yang menjadi salah satu tempat tumpuan masyarakat tempatan dan para pelancong. Ia yang dikenali sebagai ziarat Goh yang bererti tempat ziarah kerana keberkatannya. Lawatan seterusnya di persisiran Tasik yang menyediakan kemudahan riadah seperti jet ski dan bot untuk para pengunjung. Selain dapat menghiburkan anak-anak, peserta-peserta juga dapat menunggang jet ski di Tasik Charvak. Para peserta juga dapat menambah pengalaman mengenali masyarakat yang ditemui. Dalam kemeriahan anak-anak serta perjalanan ekspedisi ini, pastinya ibadah asas amat diberikan perhatian. Namun usaha untuk menemukan masjid atau surau tidak semudah dijangka. Namun Allah SWT telah memberi kemudahan yang tidak terduga di mana terdapat sebuah hotel yang disinggahi telah membenarkan kaum muslimah dan anak-anak menumpang solat di dalam sebuah biliknya tanpa sebarang bayaran. Begitulah dengan keberkatan Allah SWT mendengar rintihan hamba-hambanya. Moga pengalaman dari ekspedisi ini dapat meningkatkan sahsiah diri semua peserta dalam usaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu yang dapat memberi sebanyak-banyak manfaat kepada manusia yang lain. Alhamdulillah atas panduan dan bimbingan yang berbahagia pengerusi eksekutif GISB Holding, Datuk Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holding Haramain dan Timbalan Ketua Muslimah GISB Holding Puan Azura Yusof merangkap Ibu Zon Haramain yang sentiasa mengajak para staf GISB Holding khususnya di bumi Haramain untuk menjejaki tempat-tempat bersejarah yang belum diketahui umum. Ia bertujuan untuk menyuburkan lagi rasa cinta dan rindu pada Nabi Muhammad SAW di atas perjuangan dan pengorbanan baginda bersama para sahabat demi memastikan Islam sampai kepada umatnya hinggalah ke hari ini. Alhamdulillah atas panduan dan bimbingan pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holdings Haramain dan Timbalan Ketua Muslimah GISB Holdings yang berbahagia Puan Azura Yusof merangkap Ibu Zon Haramain yang sentiasa mengajak para staf GISB Holdings khususnya di bumi Haramain untuk menjejaki tempat-tempat bersejarah yang belum diketahui umum. Ia bertujuan untuk menyuburkan lagi rasa cinta dan rindu pada Nabi Muhammad SAW di atas perjuangan dan pengorbanan baginda bersama para sahabat demi memastikan Islam sampai kepada umatnya hinggalah ke hari ini. Baru-baru ini dengan izin Allah dan keberkatan Rasulullah SAW, satu rombongan seramai 18 orang yang diketuai oleh Puan Aziah Mat Jani selaku Timbalan Ibu Zon dan Encik Ikrimah Rashid selaku Setiausaha Zon Haramain telah pergi ke sebuah empangan lama. Ianya merupakan salah satu penemuan baru tempat sejarah melalui carian aplikasi peta Google. Empangan ini diberi nama Empangan Saidina Muawiyah melalui kesan penemuan sebuah batu asas yang tertera nama Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ianya terletak bahagian atas empangan. Empangan ini terletak di lembah Al-Khanaq di timur Madinah berdekatan dengan kampung Al-Qaul iaitu 38 km dari Villa GISB Holdings Madinah. Lebar empangan ini kira-kira 30 meter dan tingginya 30 meter dari dasar lembah, manakala ketebalan dinding empangan pula ialah setebal 10 meter. Ia adalah salah satu empangan yang baru ditemui dan merupakan antara contoh kecanggihan ilmu kejuruteraan Islam yang tinggi, hasil dari pembangunan insaniah serta penerapan nilai-nilai takwa oleh Rasulullah SAW ke dalam diri para sahabat.
Menurut sejarah, empangan ini dibina pada tahun 58 Hijrah, iaitu ketika pemerintahan Khalifah Sayyidina Muawiyah. Ia dibina oleh tangan-tangan para sahabat dan para tabi'in. Empangan ini mula rosak pada tahun 654 Hijrah disebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi yang terjadi di kawasan sekitarnya sehingga kini ia tidak lagi diperbaiki. Lawatan ini juga disertai kenalan rapat syarikat GISB Holdings yang juga merupakan sahabat kepada Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, iaitu Syekh Sulaiman yang turut berkongsi keterujaannya melalui penemuan ini dengan membuat satu rakaman video sejarah dalam bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, today we are Wednesday after Asr in Medina. It's the 1st of September, 13th of Muharram for the year 1442 Hijri. Alhamdulillah. Semoga dengan penemuan dan lawatan-lawatan ini, kami semua direzekikan sebanyak-banyaknya keberkatan sehingga dapat menjiwai sepenuhnya perjuangan dan pengorbanan mereka dalam memartabatkan Allah dan Rasul serta Islam di muka bumi ini. Di samping untuk mengeratkan lagi ukhuwah dan kasih sayang antara para staf GISB Holdings di Haramain, khususnya Madinah ini. Pada 31 Ogos 2020 yang lalu, atas restu pengerusi eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holdings Zon Mesir. Pihak pentadbiran zon yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Setiausaha Zon dan diwakili oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Nafiq selaku Setiausaha Zon Mesir telah menyusun kepulangan satu rombongan staf GISB Holdings Mesir seramai 11 orang, terdiri dari 6 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ke Malaysia. Rombongan ini merupakan kumpulan kedua dari staf GISB Holdings Zon Mesir yang pulang ke Malaysia di saat pandemik COVID-19 melanda. Kepulangan ini adalah atas tujuan pembaharuan pasport dan pendaftaran sijil kelahiran Malaysia, seterusnya menziarahi kaum keluarga di sana. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW, rombongan telah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 1 September 2020 sekitar jam 12.30 hari. Mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, rombongan ini telah melalui pemeriksaan COVID-19 sebelum dibawa ke penempatan di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh KKM. Sememangnya diketahui pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan krisis ekonomi dan kewangan yang terburuk dalam sejarah, namun atas keperluan dan kebajikan para staf, GISB Holding tetap menyusun dan mengeluarkan belanjawan yang tidak sedikit bagi memenuhi keperluan stafnya. Bukan setakat itu saja, atas panduan dan bimbingan kepimpinan khususnya Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali yang diwakili oleh Setiausaha Zon Yang Berbahagia Tuan Muhammad Nafiq yang mempunyai jadual kerja yang amat padat, namun terus mengikuti perkembangan ahli rombongan bagi memastikan agar sentiasa saling terhubung dan sama-sama bantu-membantu dalam memastikan disiplin hidup mukmin terus berjalan. Tidak ketinggalan, anak-anak turut sama diberikan pengisian melalui program harian seperti sembahyang berjemaah, makan bersama dan kelas pengajian yang bersesuaian. Demikianlah seluruh staf GISB Holdings di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin selaku pengerusi eksekutif sentiasa diberi perhatian sama ada di sudut fizikal, mental dan spiritual oleh para pimpinan agar memiliki jati diri sebagai hamba dan khalifah yang sentiasa mengusahakan takwa berasaskan iman, ukhuwah, kesefahaman dan keselarasan. Warga GISB Holdings Cawangan Jordan telah menerima berita duka kembalinya anak sulung pasangan Ustaz Syurah bin Abdul Syukur dan Cik Asibah Ahmad yang bernama Ahmad Muqattam ke pangkuan Tuhannya. Muqattam yang berusia 10 bulan dan disifatkan sebagai anak yang sihat dan cerdas telah mengalami kesesakan bernafas dan batuk berdarah serta pendarahan hidung ketika sedang bermain. Setelah dibawa ke Hospital Mafraq dengan bantuan ambulan, para doktor dan jururawat telah berusaha untuk memberikan rawatan yang sewajarnya. Namun Allah lebih menyayanginya. Doktor sahkan kematiannya disebabkan oleh radang paru-paru. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta doa dan panduan Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku ahli lembaga penasihat GISB Holdings merangkap pengarah Zon Syam Dubai serta Yang Berbahagia Tuan Harun Taat selaku pengarah 2 Zon Syam Dubai. Kedua ibu bapanya serta seluruh staf diberikan kekuatan dan panduan bagi menghadapi ujian dengan sebaiknya serta berbaik sangka dengan Tuhan. Atas keberkatan ini juga, segala urusan persiapan jenazah telah dipermudahkan.
Jenazah ini telah selamat dimandikan dan dikafankan di hospital dan dibawa pulang ke Villa Rehab untuk disembahyangkan. Abu Syukar, jiran berdekatan turut membantu dalam urusan pengebumian dan penggalian kubur. Jenazah selamat dikebumikan selepas zuhur pada hari yang sama, iaitu pada 24 Ogos 2020 di tanah perkuburan Al-Mashirfah berdekatan dengan Villa GISB Holdings Rehab. Syekh Abu Mus'ab, sahabat kepada pengasas GISB Holdings yang turut berjiran dengan Villa GISB Holdings Rehab, telah mengucapkan takziah dan berdoa semoga kedua ibu bapanya diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Begitu juga saudara Yasir dan para kenalan GISB Holdings lain turut mengucapkan takziah dan menghulurkan bantuan dengan menghadiahkan batu nisan. Moga kematian anak kecil yang masih suci ini menjadi nasihat dan peringatan kepada semua, khususnya staf GISB Holdings Cawangan Jordan, agar terus mengambil peluang usia yang masih direzekikan untuk kekal bertaubat dan semakin takut kepada Allah yang boleh berbuat apa sahaja ke atas hamba-Nya. Semoga Allah mengampunkan dosa kedua ibu bapanya dan semua yang bertanggungjawab ke atasnya dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasih Allah. Sekian saja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Keindahan satu bangsa itu ialah terletak pada akhlaknya. Kemudahan satu bangsa itu dilihat oleh pembangunannya. Jangan pula disebabkan pembangunan akan memusnahkan akhlak mereka. Sebagai penutup, mari kita meninjau aktiviti di salah satu pusat latihan di bawah kendalian GISB Holdings dan Remaja Pembela Ummah, iaitu Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Pulau Tioman. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.